warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. Baik, jadi hari ini bersama dengan Cikgu Rohaizah Mutazana Abidin dari SMK Dr. Umar Yaakob untuk program Hati 80 SPM 21 untuk pelajar cemerlang untuk mata pelajaran sejarah. Baik, jadi untuk sejarah, cikgu perkenalkan sedikit bagaimanakah untuk menguasai untuk mendapatkan skor A+ bagi sejarah. Jadi ini adalah skor wajaran sejarah KSSM SPM berdasarkan SAP jadi pelajar-pelajar bolehlah target ataupun nampak di manakah kedudukan pelajar pada masa kini selepas menduduki peperiksaan percubaan SPM untuk mendapat A+ untuk sejarah seperti mana pelajar tahu, kertas 3 untuk tahun ini dah tak ada sebab kita ada KSSM kurikulum baru, silibus baru. Jadi untuk kertas hanya ada 2 saja, kertas 1 dan kertas 2, di mana kertas 1 adalah objektif dan kertas 2 adalah struktur dan esei. Dan untuk mendapatkan A+, pelajar perlu mendapat 126 markah daripada kertas 1 dan kertas 2. Dan untuk kertas 1 sebaiknya dapat 36/40, manakala kertas 2 mendapat 90. Boleh pelajar? Itu untuk A+. Manakala untuk A, pelajar bolehlah kuasai mesti dapat 112 untuk A bulat A solid kita bagi 112 hingga 125. Manakala A tolak iaitu markah di antara 98 hingga 111 untuk mendapatkan A tolak. Itu di peringkat SAP jadi kalau peringkat SPM InsyaAllah A bulat ni dah boleh menguasai 65 ni pun dan pelajar perlu mantapkan lagi penguasaan di kertas 1 dan kertas 2. Dan untuk pengetahuan pelajar, kertas 1 40 markah, ada 40 soalan, di mana kertas 2 ada 100 markah, di mana apa yang pelajar peroleh dibahagi dengan 140 dan darab 100%. Itulah bagai cara markah diperoleh untuk mata pelajaran sejarah. Boleh belajar agak-agak di manakah kedudukan anda sekarang ni di percubaan SPM. Diharapnya pelajar berada di ranking sama ada A+, A tolak ataupun B+. Seterusnya cikgu paparkan sedikit berkenaan dengan format format mata pelajaran sejarah SPM KSSM mulai tahun 2021. Anda adalah pelajar yang pertama yang menduduki SPM format baru KSSM, di mana hanya ada 2 kertas saja, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Cikgu teruskan saja untuk kertas 1 cikgu mulakan dengan kertas 1, di mana kertas 1 adanya objektif aneka pilihan, di mana pelajar wajib menjawab semua soalan yang akan membawa kepada 40 markah. Satu soalan betul maksudnya 1 markah dalam tempoh masa 1 jam. Ini adalah format soalan. Sebagai pelajar cemerlang, pelajar dah tahu dah di manakah kedudukan soalan di mana kita ada 40 soalan tingkatan 4, nombor 1 hingga nombor 20, manakala untuk tingkatan 5, 21 hingga 40. Dan untuk pengetahuan semua pelajar kita ada di tingkatan 4 ada 10 bab, tingkatan 5 10 bab. Dan untuk format SPM, 1 bab ataupun 1 tajuk hanya 2 soalan sahaja yang keluar. Contohnya soalan nombor 1, nombor 2 ini adalah soalan tingkatan 4. Tingkatan 4 bab 2. 3, 4 ini adalah soalan bab 2, manakala nombor 5, 6 soalan bab 3. Jadi kalau pelajar betul-betul ada mahir kuasai dulu tajuk ni. Di manakah kedudukan kedudukan tajuk dalam soalan. Contohnya nombor 40 ni 39 40 tingkatan 5 adalah daripada bab
10 ya. Okey, jadi bilangan item ya, jumlah soalan adalah 40. Okey, dan soalan adalah berdasarkan fakta apa yang terdapat dalam buku teks, gambar, jadual, peta, dialog, pantun dan juga rajah. Ya. Okey, kita lihat contoh soalan ya. Okey, ini adalah soalan berdasarkan pada rajah. Ya, kalau cikgu pelajar lihat, rajah 1 berkaitan dengan lambang kebesaran yang menjadi salah satu ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melaka. Okey, ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi pelajar lihat ya. Okey, ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi ambil dekat sini. Apakah cirinya? Ya. Okey, ada pelajar yang boleh jawab? Ada pelajar yang boleh jawab? Okey, lambang kebesaran. Okey, ini adalah salah satu ciri ya. Ini adalah salah satu ciri lambang kebesaran, ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melaka. Ya, lambang kebesaran iaitu Cap Mohor, Nobat dan X. Apakah X? Okey, ada pelajar yang boleh jawab? Okey, Vivian dia jawab A. Nur Izzati jawab A. Pelajar boleh tak buka kamera atau berinteraksi dengan cikgu? Ada ramai ni. Okey, jadi jawapannya adalah ya, kebanyakan pelajar menjawab regalia. Ya, regalia. Okey, betul ya. Okey, secara tak langsung pelajar bila buat kertas satu ya, pelajar sila buat catatan. Okey, contohnya cikgu dah gariskan tadi ya. Highlight tadi ciri negara bangsa Kesultanan Melaka. Okey, ada berapa ciri pelajar? Ada berapa ciri Kesultanan, ciri negara bangsa Kesultanan Melaka? Okey, salah satu daripadanya adalah lambang kebesaran. Okey, satu apa dia? Okey, dua apa? Okey, ada berapa ciri? Okey, pelajar boleh jawab? Ada berapa ciri pelajar? Okey, ada 6. Okey, Azlan Najwa menjawab ada 6. Okey, betul ya, ada 6 ya, iaitu lambang kebesaran. Ini adalah 1. Okey, ini 4 bagi. Okey, kemudian apa dia? Kerajaan. Dia ada kerajaan. Okey, kemudian dia ada apa? Dia ada wilayah pengaruh. Ni cikgu bagi satu contoh ya. Okey, kerajaan. Okey, wilayah pengaruh. Ya, rakyat, kedaulatan, ya, lambang kebesaran ya. Okey, jadi ada 6 semuanya untuk ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya. Okey, betul jawapannya A ya. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini adalah soalan tadi, soalan berdasarkan rajah. Okey, ini adalah soalan berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar. Okey, soalan ini adalah soalan arah sederhana. Juga soalan yang berdasarkan tempat. Okey, tengok gambar berikut menunjukkan laungan kemerdekaan oleh Tunku Nur Rahman di Stadium Merdeka. Apakah simbolik? Okey, simbolik Tunku melepaskan tangan ke udara sewaktu melaungkan kemerdekaan. Okey, yang mana satu jawapan pelajar? Ya, ada pelajar jawab. Okey, simbolik Tunku melepaskan tangan ke udara. Okey, ini gambar ni adalah semasa pengisytiharan kemerdekaan ya, yang diadakan di Stadium Merdeka. Okey, ada jawapan pelajar? Okey, kenapa Tunku Nur Rahman melepaskan tangan ke udara sewaktu melaungkan kemerdekaan? Okay, jadi ada sederhana. Jadi yang ni pelajar kena berfikir ya. Okey, dan kata kunci seterusnya adalah kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Okay, dari sini pelajar boleh nampak dah ya, apakah simbolik daripada gambar yang dipaparkan dalam soalan ni. Ya, iaitu negara berdaulat dalam genggaman ya.
Okey, kemudian cikgu nak share dengan pelajar ya, untuk pelajar cemerlang kertas 1 ya, pelajar perlu ya mengira jumlah markah ya, jumlah markah setelah selesainya setiap kali menjawab ya. Okey, contohnya di sini ada pelajar ni ya 30 40. Okey, dia dah senaraikan A berapa, B berapa, C berapa, D berapa ya. Okey, kenapa cikgu letakkan begini? Okey. Ni cikgu bagi tips untuk jawapan ya. Okey, yang pertamanya, okey, bila ditanda jawapan tidak akan berulang lebih daripada 3 kali. Okey, ni tips yang pertama, pelajar boleh tengok ya. Okey, seterusnya kita lihat ya. Okey, dia 3 kali je ya. Tak boleh lebih daripada 3 kali. Kalau lebih maksudnya adalah salah di mana-mana jawapan. Okey. Jadi untuk kertas 1 bentuk pilihan jawapan, ini tips untuk pelajar juga. Okey, jawapan adalah seimbang. Sebab itulah cikgu suruh kira tadi ya. Dalam kertas 1 setelah selesai menjawab, kira kertas 1 jawapan seimbang sama A 10, B 10, C 10, D 10 ataupun tidak kurang daripada 8 atau 9 setiap pilihan jawapan, ataupun tidak lebih daripada 11 atau 12 setiap pilihan jawapan. Contohnya, jika pelajar tanda huruf A katalah ada 13, maksudnya adalah salah di mana-mana. Ya, kena lihat kembali dan lihat kembali dan betulkan jawapan ya. Okey, ini adalah nisbah jawapan. Kenapa cikgu kata ya kena kira jumlah markah? Okey, sebab lihat nisbah jawapan objektif. Okey, setiap sama ya. Okey, ini adalah daripada peperiksaan tahun 2004 hingga 2019, di mana pelajar boleh tengok ya. Contohnya di sini pada tahun 2015 jumlah jawapan adalah seimbang A, B, C, D 10, 10, 10. Okey, manakala 2016 dia ada A 9, B 10, C 12, D 9. Ada tak 7? Tak ada ya. Okey, dia tidak lebih daripada 8 ya. Tidak kurang daripada 8, tidak lebih daripada 12 ya. Sebab itulah jawapan perlu dikira untuk objektif. Okey, untuk cemerlang kertas 1, cikgu laju sikit ya. Untuk cemerlang kertas 1 kita gunakan formula paksi 1L. Okey, di mana dalam paksi 1L ni okey, pelajar perlu cari kata kunci dan gariskan jawapan ya, warnakan jawapan. Cari kaitan pilihan jawapan dengan kata kunci. Catatkan isi nota berkaitan dengan pen merah atau pen warna-warni ya, supaya lebih jelas. Dan cari jawapan dengan merujuk buku teks dan juga muka surat. Okey, yang dah akhir sekali adalah latih to be. L ni apa dia? Latih to be. Ya, L latih to be mengikut bab. Okey, seperti mana yang telah diberikan oleh cikgu-cikgu anda ya dalam tiket to victory ya. Dan juga di mana soalan ya, kalau awak lihat dalam tiket to victory ada 40 soalan, di mana soalan berulang dan berubah dari segi cara penyoalan sahaja. Okey, ini contoh ya. Okey, ini cara untuk menggunakan paksi 1L. Okey, contohnya di sini. Apakah yang berkaitan dengan konsep nasionalisme? Okey, highlight ke situ. Apakah dia nasionalisme? Cari dulu nasionalisme ya. Okey, cikgu tunjuk contoh terus dekat sini. Okey, jadi buat catatan. Apakah, ini kata tanya ya, kata tanya, apakah yang berkaitan dengan konsep nasionalisme? Okey, gantikan setiap kata tanya dengan adakah. Okey, jadi setiap pilihan jawapan tu pelajar buat catatan. Contohnya, rakyat terlibat dalam pemerintahan, adakah ini demokrasi nasionalisme? Tak ya. Kalau dalam pentadbiran maksudnya sistem pemerintahan demokrasi. Penggunaan sistem birokrasi barat, adakah nasionalisme? Bukan ya. Okey, dia adalah birokrasi barat ini berkaitan dengan ya, berkaitan dengan nasionalis di Thailand. Okey, dan juga penjajahan terhadap negara lain, ini maksudnya imperialisme. Jadi cinta akan bangsa dan negara, buat catatan. Iaitu nasionalis, apa dia nasionalis? Orang mencintai negara dan bangsanya. Manakala nasionalisme, perasaan cintakan negara bangsa dan juga gerakan bebaskan negara dari penjajahan. Jadi secara tak langsung pelajar mengetahui apakah maksud nasionalisme ya. Buat catatan. Okey, seterusnya
wilayah soalan ini adalah soalan aneka pelengkap. Yang tadi aneka pilihan ya. Okey. Contoh soalan di sini, wilayah pengaruh Sultan Melaka meliputi seluruh tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Bagaimana Kesultanan Melayu Melaka memperoleh wilayah pengaruh? Bagaimana memperoleh wilayah pengaruh? Okey, jadi bagaimanakah? Dia nak tanya apa? Iaitu cara Kesultanan Melayu Melaka memperoleh wilayah pengaruh. Okey, buat catatan seperti ini. Ya. Okey, highlight kata kunci. Kata kuncinya wilayah pengaruh Kesultanan Melaka. Okey, kemudian ya, memperoleh wilayah pengaruh. Baik, jadi jawapannya di sini iaitu penaklukan perkahwinan. Okey, buat catatan. Ya, ada 3 cara bagaimana Kesultanan Melaka memperoleh wilayah pengaruh, iaitu penaklukan, perkahwinan dan juga naungan. Naungan iaitu maksudnya wilayah luas ya. Okey, jadi ini membuktikan kewibawaan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya pelajar tengok ya. Ini contoh. Mengapakah Britain perkenalkan sistem rekod di tanah Melayu pada tahun 1951? Okey, sistem ahli. Okey, jadi sistem ahli, buat catatan. Okey, catatan secara tak langsung dalam kertas 1 adanya kertas 2 ya. Okey, yang pertama lihat latar belakang. Apakah latar belakang sistem ahli? Okey, apakah dia ciri-ciri sistem ahli? Okey, ini yang selalu ditanyakan untuk soalan sama ada soalan struktur ataupun soalan esei ya. Okey. Baik, jadi di sini terus buat catatan. Ya, latar belakang sistem ahli iaitu ditubuhkan pada April 1991 oleh Sir Henry Gurney. Okey, jadi kalau begini ya, secara tak langsung pelajar dah dapat ya 2 isi. Okey, pelajar dapat 2 isi ya. Okey, 2 isi di sini iaitu April 1991 oleh Sir Henry Gurney. Okey, memberi latihan berkaitan pentadbiran. Okey, dan seterusnya ciri-ciri. Okey, kemudian ciri-ciri apa dia? Sistem kabinet bayangan, bertaraf menteri, dilantik oleh Persuruhan Tinggi British, sambung lagi. Dan persetujuan oleh Majlis Raja-Raja. Dan kalau nak faham lagi, iaitu apa dia sistem ahli, kenapa dia kata kabinet bayangan, iaitu dia sama dengan jemaah menteri pada masa kini ya. Okey, ada jawapan pelajar? Pelajar boleh jawab? Apakah jawapan berkaitan dengan sistem ahli? Okey, jawapan. Okey, jawapan. Okey, Insyirah bagi tahu D, Bibian U, D, Farah Aina D. Okey, jawapan dia. Okey, jawapan silap tu ya. Jawapannya D, betul, melatih penduduk tempatan dalam pentadbiran ya. Okey, seterusnya kita lihat berkaitan dengan dasar pemerintahan di Thailand. Dasar pemerintahan Thailand. Okey, ini bab 2. Bab 2 tingkatan 4 ya, berkaitan dengan Thailand, iaitu Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn. Okey, pelajar terus jawab ya, sambil-sambil cikgu terangkan. Okey, bagaimana nak buat catatan? Okey, Raja Mongkut berasal dari birokrasi barat, Raja Chulalongkorn meneruskan dasar terbuka ya. Okey, mengapakah pemerintah Thailand melaksanakan dasar tersebut? Mengapakah? Apa maksud mengapakah? Sebab ya, sebab. Okey, pemerintah Thailand melaksanakan dasar-dasar tersebut. Okey, buat catatan. Macam mana buat catatan belajar? Okey, catatan contohnya, apa yang Raja Mongkut buat? Ya, iaitu melaksanakan birokrasi barat dengan membawa penasihat barat melatih pegawai tempatan yang berada di Thailand ya. Okey, ada jawapan belajar? Ahli tadi senang je. Jawapannya melahirkan kerajaan sendiri. Okey, kalau dasar pemerintahan Thailand, okey, kenapa dia memperkenalkan birokrasi barat? Birokrasi barat ni adalah pentadbiran ya, pentadbiran barat diperkenalkan oleh raja dia sendiri di Thailand. Itu dia bawa penasihat. Dia bawa penasihat. Jadi bila dia bawa penasihat, secara tak langsung negara dia terus merdeka ya. Okey, kita lihat. Okey, jadi jawapannya di sini mempertahankan kedaulatan ya, terus merdeka sebab dia sendiri memperkenalkan undang-undang barat di negaranya. Okey, seterusnya. Okey, pelajar tengok di sini.
Ya, sistem pentadbiran Kesultanan Melaka. Okey, ini adalah soalan bab 1 tingkatan 4. Okey, pelajar terus jawab pelajar. Ada jawapan? Okey, Sultan, Bendahara, Temenggung, Bendahari, Temenggung. Jadi ini adalah sistem pembesar 4 lipatan ya. Sistem pembesar 4 lipatan. Okey, nampak sangat pelajar yang mana dia dah rasa boleh menjawab, dia cepat jawab ya. Okey, jadi jawapan semuanya D. Okey. Sistem besar 4 lipatan ya. Okey, jadi di sini pelajar ya perlu buat catatan juga. Dia juga kata perlu buat catatan ya. Okey, contohnya penghulu bendahari, apakah tugas dia? Menjaga pemendaraan Melaka. Temenggung, menjaga keselamatan kota Melaka. Okey, kemudian bendahara buat apa? Ketua pentadbir, penasihat sultan. Jadi kalau pelajar selalu buat catatan seperti ini dalam kertas 1, jadi tak ada masalah untuk menguasai kertas 2 ya. Okey, jadi jawapannya okey, Syah Bandar menjaga pelabuhan. Jadi Syah Bandar ni bukan pembesar 4 ya. Okey, dia adalah pembesar juga yang membantu ya pengurusan di Melaka. Okey, dan Laksmana menjaga perairan Melaka. Jadi jawapannya ya. Okey, jadi tadi jawapan pelajar kebanyakannya beri. Okey, di sini cikgu tengok jawapannya semua dia beri D ya. Tadi tak ada masalah D. Okey, D. Okey, D iaitu Laksmana ya. Okey, tips untuk mengingat fakta, cikgu menggunakan mnemonik. Ni pun cikgu share dengan kamu. Okey, tak baca pun boleh lulus ya. Tak baca boleh lulus, maksudnya T tu Temenggung, B bendahara, PB ni adalah penghulu bendahari, L adalah lulus. Okey, jawapannya Laksmana ya. Okey, seterusnya ini contoh. Bila pelajar buat soalan ya, tolong highlightkan kata kunci dan juga catatkan. Contoh ni adalah soalan ya, berkaitan dengan bab 3 ya. Tokoh berikut mainkan peranan yang penting dalam membangkitkan sosialisme di tanah Melayu abad ke-20. Okey, jadi ni soalan berkaitan dengan kesedaran kebangkitan faktor ya nasionalisme di negara kita ya, iaitu adanya penghasilan penulisan kreatif dan juga akhbar. Okey, jadi dibagi di sini Harun Aminur Rashid, Abdul Rahim Kajai. Dia belajar terus buat catatan. Okey, contohnya Harun Aminur Rashid, apa yang dihasilkan? Dihasilkan novel Melo Kuala Lumpur. Abdul Rahim Kajai, cerita Abang Putat. Jadi buat catatan ya. Dan apakah akhbar yang dihasilkan juga ya. Okey, ini adalah salah satu ya cara bagaimana ya nasionalisme ya berada di negara kita. Okey, seterusnya berkaitan dengan soalan berikutnya adalah berkaitan dengan Suruhanjaya. Ingat, bila Suruhanjaya, ingat apa maksud Suruhanjaya? Itu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, soalan dia tanya tugas. Okey, terus buat catatan. Diambil daripada berita iaitu web minister ya. Okey, baik, apakah tugas Suruhanjaya selain daripada merangka perlembagaan, membincang, menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ya, buat catatan. Okey, seterusnya kat sini. Okey, pelajar boleh jawab tak? Apakah jawapan dekat sini? Kita buat sama-sama. Okey, adakah kata kunci? Okey, maklumat berikut berkaitan dengan reaksi negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi negara jiran. Siapakah negara jiran yang dimaksudkan di sini? Okey, pelajar tengok reaksi negara jiran iaitu Filipina. Di Filipina. Siapakah Filipinanya di sini? Iaitu Presiden ya, Diosdado Bagan Macapagal menentang pembentukan Malaysia. Okey, mengapakah sebab ya memberi reaksi sedemikian. Okey, ada jawapan belajar? Okey, Vivian Yu bagi tahu D, memperjuang pembentukan Kesatuan Negeri Borneo. Ada lagi? Ada tak jawapan yang lain? Okey, jadi reaksi Siti Aisyah bagi tahu jawapannya adalah A. Okey, Faris FJ membantah dasar neokolonialisme. Apa neokolonialisme ni? Secara tak langsung pelajar buatlah apa dia neokolonialisme. Buat catatan. Okey, neokolonialisme iaitu penjajahan bentuk
baru, ya. Ni jajahan bentuk baru. Penjajahan baru. Itu neokolonialisme, ya. Okey, jadi jawapannya di sini ialah menuntut wilayah Sabah, ya, di mana Presiden Melaka mengatakan ya, Sabah adalah sebahagian daripada Kesultanan, sebahagian Sabah adalah daripada wilayah Kesultanan Sulu, ya. Okey, seterusnya. Okey, pelajar boleh jawab. Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama. Okey, kata kunci di sini cabaran utama, faktor pemisahan. Secara tak langsung pelajar boleh cari berapakah faktor. Apakah faktor? Okey, dia ada faktor politik, ya, dia ada faktor ekonomi, ya. Okey, pelajar boleh jawab. Ya, politik, dia ada ekonomi, ya. Okey, ada jawapan tak pelajar? Pelajar tak jawab lagi ni. Okey. Okey, jadi faktor pemisahan Singapura ini adalah tajuk yang agak, ya, agak penting, ya. Bukan agak penting pun, ya. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana, ya, untuk kertas 2 pelajar nak study. Okey, jadi jawapannya di sini adalah hak sama rata semua kaum, ya. Okey, seterusnya 39. Bagaimana nak cari kata kunci jawapan daripada soalan? Ya. Okey, pelajar terus jawab sementara cikgu bacakan soalan. Krisis politik di Syria bermula pada tahun 2011 menyebabkan rakyat Syria menghadapi masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Okey, bagaimanakah tu apa maksud? Iaitu cara. Ya, bagaimanakah cara, ya, rakyat Malaysia memberikan bantuan dan juga sokongan kepada rakyat negara tersebut. Rakyat negara mana? Iaitu rakyat negara Syria. Okey, pelajar boleh jawab tak? Agak-agak mana jawapannya? Okey, Siti Aisyah jawab C. Insyirah pun jawab C. C 2 dan 3, memberi bantuan kemesraan dan menjalankan aktiviti kesukarelawanan. Okey, betul jawapannya 2 dan 3, ya. Okey, betul kat sini. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok kertas 2. Ya, teknik mengusut kertas 2, cikgu laju sikit. Okey, ni bahan resepsi. Resepi kertas 2 iaitu ni buku teks kata 4, buku teks kata 5, ada 10 tajuk kata 4, 10 tajuk kata 5. Okey, bagaimana nak menguasai kertas 2? Okey, ini adalah cara ya untuk awak sebagai pelajar cemerlang, awak kuasailah tajuk yang cikgu dah labelkan di sini. Jangan tak baca tajuk yang lain pula, ya. Okey, tapi ini adalah secara study pantas lah, ya, untuk penguasaan fakta yang pantas yang berada dalam genggaman awak. Okey, pastikan awak dah menguasai. Okey, ya. Cikgu bagi tahu tadi, di kata 4 dia ada, ya. Di kata 4 dia ada 10 tajuk, ya. Ni 10 tajuk bab, ya. Ini bab, ada 10 bab. Okey, ini tajuk-tajuknya dan ini tajuk, ya. Okey, dan soalan ni dah ada 2 tema, tema pembinaan negara, Malaysia dan masa depan. Okey, jadi pelajar boleh kuasai bab 1 dan bab 2 iaitu negara, bangsa, kemungkinan semua. Okey, pastikan yang ni berada dalam penguasaan, ya. Okey, jadi kalau lihat di sini ada tajuk kata 4 ada 3 tajuk, tembok tajuk 9, tajuk 10, tajuk 11. Manakala kata 5 ada 4 tajuk, 12, 13, 14, 15. Okey, jadi bab 1 ni confirm masuk. Ya, bab 1 bukan bab 1 pelajar. Tajuk 9. Tajuk 9 ni dia ada 2. InsyaAllah dia akan masuk sama ada struktur ataupun esei. Ya, begitu juga dengan tajuk 11. Ya, yang cikgu highlight yang kuning ni, cikgu pelajar boleh nampak, ya. Okey, bab 1, 2 warisan negara bangsa, kepentingan semua. Okey, tajuk 11 usaha ni daripada 4 tajuk ni, 4 bab ni, insya-Allah ada salah satu yang akan keluar, ya. Okey, kemudian study pantas tu kata 5. Okey, pelajar kuasai yang ni dulu. Okey, yang ni agak mudah, ya, boleh kuasai. Okey, yang ni hafalah, ya. Ada 2 sahaja iaitu bab 5 dan bab 6. Tajuk 13 pembentukan Malaysia dan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Manakala tajuk 14, yang ni, tajuk 14 ini juga adalah tajuk yang mana pelajar boleh kuasai dengan baik, di mana adanya soalan kebat yang mudah untuk pelajar kuasai. Okey, bab 7 membina kesejahteraan negara, bab 8 membina kemakmuran negara. Tajuk ni pun dah tajuk kebat, ya. Okey, jadi
Untuk study pantas, pelajar kuasai dulu tajuk 9, tajuk 11, tajuk 13, tajuk 14. Kemudian setelah hafal yang ni berada dalam genggaman pelajar, pelajar bolehlah study pula ya tajuk 12. Okey, tajuk 12 ni pun dekat dengan pelajar, tak ada masalah ya. Okey, seterusnya. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, bagaimana nak kuasai? Okey, sementara pelajar-pelajar ada buku teks tu, pelajar kuasailah di sini ya. Okey, bagaimana soalan boleh keluar dalam peperiksaan? Pelajar tengok dekat buku teks. Dekat buku teks ini ada di awal tajuk. Di awal tajuk ada intipati pelajaran, ilmu kewarganegaraan, kemahiran pemikiran sejarah. Okey, ni soalan ni tajuk tingkatan 5 bab 1 ya. Okey, jadi soalan untuk kertas 2 dia ada contoh macam ni ya. Ni soalan esei lah 7A, 7B, 7C. Okey, biasanya 7A, 7B ni dia akan ambil fakta. Fakta ni apa yang ada dalam buku teks awak. Manakala B dia boleh ya ambil daripada elemen kewarganegaraan. Dan elemen kewarganegaraan ni jawapannya pelajar boleh tengok ni adalah di akhir buku teks. Di setiap bab pelajar tengok adanya elemen unsur patriotisme dan iktibar, nilai dan keluarga negara. Jadi sebenarnya ini adalah jawapan pelajar. Jadi pelajar tengok je ya, dan kaitkan dengan soalan yang ada dekat sini. Ya, ini adalah cara untuk menguasai kebat ya, panduan soalan kebat. Daripada sini tengok jawapan dekat ya buku teks. Di setiap akhir tajuk ada ya unsur patriotisme dan juga iktibar. Okey, contoh di sini nilai patriotisme dan iktibar. Ya, pemahaman terhadap ciri negara berdaulat wajar ditingkatkan kemerdekaan rakyat Malaysia yang berbangga dengan identiti negara. Okey, yang ni ada ya. Okey, jadi pelajar boleh lihat di dalam buku teks anda. Okey, ini adalah kertas 2. Okey, ini adalah format kertas SPM. Okey, cikgu tunjuk kertas 2 terus. Okey, untuk kertas 2 jam 30 minit 100 markah, skop soalan tingkatan 4 1 2 ya. Okey, ini dia ambil daripada tajuk tadilah. Contohnya soalan nombor 1 dia ambil daripada tajuk 9. Tajuk 9 sama ada bab 1 atau bab 2. Okey, 2 soalan di tingkatan 4, 2 soalan daripada tingkatan 5. Jadi bahagian A ni adalah respon terhad. 4 soalan jawab semua, dicadangkan 1 jam. Okey, ni ya bahagian A. Ni 2 jam, 1 jam. Dia ada 4 soalan membawa kepada satu soalan kepada 10 markah. Okey, manakala soalan esei bahagian B tingkatan 4, okey, 5 dan 6. Okey, dia boleh sama ada ya 5 6 7 tingkatan 4 ataupun 8 9 tingkatan 5 ataupun macam ni ya 5 6 tingkatan 4, 7 8 9 tingkatan 5. Bahagian B adalah respon terhad dan juga respon terbuka ya. Okey, apa dia respon terhad pun seperti terbuka, kejap lagi cikgu terangkan. Okey, 5 soalan. Ada 5 soalan dalam bahagian B, jawab 3 saja. Boleh tak jawab lebih? Pelajar boleh jawab lebih tak? Okey, boleh jawab lebih, tak ada masalah. Ya, sebab pemeriksa akan memeriksa jawapan pelajar semua sekali. Jawab 5-5 pun boleh jawab, tak ada masalah. Tetapi markah hanya dikira yang tertinggi sahaja. Dia akan kira daripada 3 soalan yang tertinggi sahaja. Okey, dicadangkan 1 jam 30 minit membawa kepada 60 markah ya. Okey, bagaimana kaedah pengsukaran iaitu analitik ataupun holistik. Okey, nanti cikgu akan ceritakan apa dia analitik, apa dia holistik ya. Okey, F ni maksudnya fakta, fakta. Ni fakta, huraian, contoh, inference. I ni adalah inference ya. Okey, seterusnya. Okey, Mahmi kata tugas. Okey, ni yang penting ya pelajar ya. Okey, kalau nyatakan apakah senaraikan atau berikan, pelajar hanya ya berikan fakta sahaja, tak perlu ada huraian. Nak pula kalau soalan tu dalam bentuk roman, nombor 1, nombor 2, terus beri jawapan, tak perlu karang dalam bentuk perenggan ya. Sebab kita senaraikan je lah, tak perlu ya. Okey, kemudian mengapakah, bagaimanakah. Mengapakah ni sebab, jadi kena pelajar kena tahu ya. Okey, ini sebab. Mengapakah adalah cara ya. Okey, cara. Okey, jelaskan, huraikan, sejauh manakah, perihalkan, terangkan atau ceritakan ya. Okey, jadi fakta, huraian, contoh. Perlu ada fakta, huraian, contoh. Okey, 3 markah. Ayat lengkap, ayat berlapis dan punya perenggan. Yang ini penting, perenggan. Yang buat dalam ayat lengkap. Ayat mesti lengkap. Okey.
Kalau ayat pelajar guna koma, 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 jadi yang ini akan mendapat setengah markah sahaja. Tak boleh koma-koma ya. Okey, sejauh manakah ulas fakta yang diberi bagi ranking sangat penting, penting, agak penting dan kurang penting. Okey, seterusnya kata serti ni kena faham ya. Ni yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, kalau mengapa, sebab penciptaan faktor, implikasi kesan, bagaimana cara ataupun langkah, objektif, tujuan matlamat. Faham kata kunci ni selalu ada dalam soalan. Okey, kertas 2 bahagian struktur. Okey, terdapat 4 set. Okey, jawab semua soalan. Ini penting, jawab semua soalan. Ya, 2 set soalan di kertas 4, 2 set di kertas 5. Pecahan sama ada A, B, ABC atau A, B, C, D. Ini jadi kalau awak lihat dalam percubaan SPM bawah ni semuanya A, B, C. Ya, jawab dengan ayat yang lengkap, ringkas, ya, tepat dan padat. Okey, contohnya kat sini belajar. Okey, bagaimana kita nak tengok fakta? Ya, fakta. Ya, huraian. Ya. Okey, contoh. Okey, inference. Ini soalan struktur ni. Ya, soalan ni membawa kepada 4 markah. Okay, Undang Melaka mempunyai 2 undang-undang, iaitu Hukum Kondom Melaka dan Undang-Undang Melaka menjamin kemakmuran kesejahteraan kerajaannya. Mengapakah undang-undang penting kepada sesebuah negara? Okey, pelajar boleh tak bagi tahu dekat cikgu yang manakah jawapan? Boleh tak berinteraksi dengan cikgu? Buka mic. Boleh tak? Bacakan jawapan pada cikgu, kemudian berikan jawapan. Yang manakah jawapan? Okey, Siti Aisyah ada? Nampak di situ Siti Aisyah, Baiduri, Syasha, Batrisha, Vivian, Muhammad Hazwan. Okey, boleh tak seorang bacakan jawapan tu cikgu? Okey, kita berinteraksi bersama-sama. Okey, siapa boleh? Okey, Siti Aisyah ada? Ada. Okey, cuba Siti Aisyah. Undang-undang penting kepada sesebuah negara untuk mendidik seseorang itu berdisiplin. Hal ini dapat mengurangkan jenayah dalam negara seperti pencuri dan membunuh. Kesannya negara akan aman dan imej negara dipandang tinggi oleh negara luar. Okey, Siti Aisyah, yang manakah jawapan? Okey, jawapan yang pertama daripada yang awak baca tadi. Mendidik seseorang itu berdisiplin. Okey, betul. Ya, mendidik seseorang itu untuk berdisiplin. Ini adalah fakta. Okey, lagi Aisyah? Mengurangkan jenayah dalam negara. Okey, mengurangkan jenayah dalam negara. Okey, ini adalah huraian. Okey, lagi? Seperti mencuri dan membunuh. Okey, ini adalah contoh. Seterusnya, negara akan aman dan imej negara dipandang tinggi oleh negara luar. okey, bagus Aisyah. Ya, okey, negara akan aman. Ini adalah inference. Dan satu lagi, imej negara dipandang tinggi, inference. Okey, soalan ni 4 markah, tetapi pelajar ni boleh buat fakta 1, huraian 1, contoh 1, saya bagi 1 je kat sini ya, inference 2. Jadi pelajar ni boleh dapat 5 isi. Ya, 5 isi. 5 isi dia boleh dapat. Okey, bagus ya. Okey, ni cara penulisan ya soalan struktur yang baik. Ini soalan keempat ya. Okey, mesti ada fakta, huraian, contoh, inference ya. Okey, soalan mesti, jawapan mesti ringkas, tepat dan padat. Okey, itu soalan struktur. Okey, ini soalan esei. Okey, soalan esei. Okey, baca dan faham kena soalan. Jawab soalan yang senang dahulu. Okey, jadi awak boleh lihat ya, ada 5 soalan, pilih 3 sahaja. Jawab 3 soalan ceraian. Bukan 3 soalan ceraian ya. Ada soalan dari nombor 5 hinggalah nombor 9. Okey, pilihlah. Ya. Pilih, gunakan penanda wacana dan kata kunci sebagai permulaan jawapan. Ni, permulaan jawapan mesti menggunakan kata kunci. Okey, contohnya kat sini.
Okey, ada siapa nak cuba baca? Okey, berikan 4 cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warga negara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Azwan, Baiduri atau Siti Aisyah lagi? Vivian ada Vivian? Ada cikgu. Okey, boleh baca? Boleh. Cadangan saya kepada generasi muda hari ini ialah meningkatkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Seterusnya, generasi muda perlu menguasai teknologi moden kekini. Di samping itu, bekerjasama dengan rakan kongsi untuk mendorong ke bidang yang baru. Akhirnya, generasi muda perlu mengamalkan nilai-nilai murni untuk membentuk jati diri yang unggul. Tegasnya, generasi muda hari ini perlu mempersiapkan diri agar kedaulatan negara dapat dipertahankan. Okey, terima kasih Vivian. Okey, jadi lihat di sini ya. Okey, jawapan pertama ilmu pengetahuan, ya, meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey. Dan juga menguasai teknologi moden. Okey, kemudian bekerjasama dengan rakan kongsi, seterusnya meneroka bidang yang baru. Akhirnya generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai murni untuk membentuk jati diri yang unggul. Tegasnya ini adalah inference ya, belajar inference. Generasi muda hari ini perlu mempersiapkan diri dengan agar kedaulatan negara dapat dipertahankan. Okey, jadi di sini dia okey. Cikgu gadiskan di situ adalah penanda wacana. Ni penanda wacana ya. Okey, manakala kalau pelajar lihat bagaimana dapat markah? Dalam satu ayat boleh dapat 2 markah ya. Okey, di sini untuk. Untuk ni adalah kata hubung. Bila kata hubung dia terus dapat 1 markah lagi. Ya, akhirnya di sini nampak ya. Juga ada kata hubung ya untuk membentuk jati diri yang unggul. Okey, jadi dia dapat ya di sini 1 2 3 4 5 6 6 isi 4 markah. Okey, contoh soalan esei ya. Gunakan respon kata tugas. Respon kata tugas ni kita ambil semula ya. Cadangan saya ya. Ada kata 4 cadangan. Bagi 4 cadangan lah. Okey, jadi wajib tulis esei ayat lengkap, fakta, huraian, contoh, inference ya. Okey, ini fakta. Ini fakta, ini adalah fakta. Bekerjasama dengan rakan kongsi. Okey, ini pun ada fakta. Okey, ini adalah huraian. Ya, ini adalah huraian. Ya, okey, ini pun huraian. Ya, jadi tak letak contoh tak apa. Yang penting dia ada fakta dan huraian. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur di esei. Okey, soalan macam ni. Ini yang cikgu kata tadi. Soalan yang ada ini apakah senaraikan? Okey, pelajar boleh tak jawab? Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Raja X, rakyat Y. Apa dia? Okey, pelajar dah kuasai dah belum bab 1 ni? Bab 1 ya, bab 1, bab 2, tingkatan 4. Jawab soalan yang agak mudah, soalan yang mudah pun ya. Ni wajib pelajar kuasai sebagai pelajar cemerlang. Dia kuasai dah tajuk ni. Okey, apakah X dan Y? Jadi secara tak langsung kita tahu ciri negara bangsa kerajaan Melayu ada 4 ke semuanya. Okey, ada agak-agak ada tak jawapan? Siti Aisyah kata Vivian. Baiduri ke? Okey, raja, rakyat. Okey, Vivian tulis undang-undang wilayah pengaruh. Okey, betul Vivian ya. Okey, undang-undang dan juga wilayah pengaruh. Okey, soalan yang kedua. Tengok, mengapakah dudukan raja dan rakyat penting dalam kerajaan alam Melayu? 4 markah ya. Bagaimanakah rakyat menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Okey, jadi cikgu bagi kat sini contoh ya. Okey, cara. Okey, tadi yang pertama tadi kedudukan raja kita ambil daripada kata kunci soalan, kata tugas daripada soalan. Okey, ini semua pelajar dah tahu dah, tak ada masalah ya. Okey, kemudian gunakan kata hubung kerana raja tonggak utama kerajaan dan dibantu pembesar. Selain itu rakyat bersatu setia sebab dia kata soalan apa dia? Kedudukan raja dan rakyat. Jadi kena jawab dua-dua lah. Ni kena pasti soalan ya. Okey, dan kata hubung. Okey, bagaimanakah apa dia ni? Cara. Okey, cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, dengan mematuhi undang-undang.
Ya, negara dengan. Okey, ini adalah kata hubung. Dengan tidak terlibat dalam salah satu jenayah. Hal ini adalah ayat untuk huraian. Dapat memastikan negara aman, ya, aman satu markah. Okey, jadi di sini mematuhi undang-undang. Ya, tidak terlibat. Okey, negara aman, ekonomi kekal, kesannya dipandang tinggi. Okey, ni cara. Ya, cari cara menjawab yang baik, ya. Okey, yang cikgu ajar tadi lah. Hal ini kita gunakan untuk huraian, kesannya. Okey, seterusnya. Okay, keseimbangan Melaka mempunyai sistem tadbiran yang lengkap dan teratur. Sistem tadbiran yang tersusun ini kena sebagai sistem besar pendapatan. Okey, ini baru je kita keluar daripada soalan percubaan. Okey, pelajar boleh jawab. Namakan dua jawatan pembesar berempat dalam sistem tadbiran tersebut. Okey, ada jawapan pelajar? Okey, kemudian soalan B, jelaskan sistem pentadbiran peringkat pusat dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, 4 markah. Bezakan. Ini cikgu nak tunjuk cara, ya. Okey, tunjuk cara bagaimana cara untuk soalan bezakan kalau ada soalan seperti ini. Ya, okey, ini contoh jawapan. Okey, ya. Okey, yang ni pembesar berempat tadi kita buatkan kertas satu tadi, ya. Tu dia kata kertas, dalam kertas satu ada kertas dua, pendahara, penuh bendahari, temenggung, laksamana. Okey, jadi ini juga dia menggunakan kata hubung sahaja, menggunakan kata hubung. Okey, kalau soalan sebegini, pelajar jangan buat jadual, ya. Tolong bina ayat yang lengkap dalam bentuk perenggan, ya, perenggan. Macam ni tak boleh. Pelajar hanya dapat, ya, walaupun jawapan betul tetapi tak ada hanya potong markah, ya. Walaupun 4 markah, pelajar layak dapat 2 sahaja. Jadi rugilah jawapan betul. Raja kuasa mutlak betul lah. Okey, raja perlembagaan ni betul. Raja dibentuk besar, raja dibentuk oleh jemaah menteri. Jawapan betul, tetapi dia dapat setengah. Jadi dia dapat 2 sajalah. Jadi hilang lagi 2 markah. Sebaiknya bina ayat yang lengkap menggunakan perkataan manakala, ya. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat. Ni mudahnya soalan kertas 2 bila ada stimulus dan rangsangan. Okey, untuk pengetahuan pelajar, dalam SPM awak ke SSM ni akan ada banyak stimulus. Ini adalah stimulus, ya, stimulus untuk membantu pelajar untuk menjawab soalan, ya. Ini soalan SPM 2018. Okey, berita menunjukkan kedudukan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP di Johor. Mengapakah PTP dibina? Mengapakah ni? Sebab. Gunakan pengetahuan daripada anda. Jadi pelajar boleh lihat. Ini adalah jawapan sebenarnya, ya. Selat Melaka, Pelabuhan Singapura. Ya. Okey, saya langsung pengetahuan pelajar. Selat Melaka ni apa dia? Laluan perdagangan ni, laluan perdagangan ni, ya. Okey. Baik, jadi ni contoh. Ni jawapan, ya. Okey, Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, ni stimulus gambar dia bagi peta. Okey, pelajar boleh jawab. PTPT dibina kawasan tersebut kerana terdapat laluan Selat Melaka. Ni Selat Melaka. Jawapan ni, ni Selat Melaka. Berhampiran dengan Pelabuhan Singapura serta pelabuhannya terlindung. Okey, jadi Singapura, Selat Melaka diambil daripada peta saja. Daripada 4 pelajar ni boleh dapat 3 markah, ya, berdasarkan gambar. Okey. Dan satu lagi petikan. Okey, ini juga adalah stimulus. Diberikan stimulus. Okey, untuk, ya, kalau di sini 8 sumber jawapan, fakta buku teks, stimulus. Okey, jadi stimulus, bahkan banyak stimulus di dalam kertas peperiksaan awak yang akan awak duduki pada bulan Mac nanti, ya. Okey, contoh di sini. Falsafah berikan kemasaan. Okey, pelajar minta cari jawapan. Dia kata bagaimanakah cara falsafah berikan kemasaan dapat merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, sebuah negara yang maju. Boleh tak pelajar senaraikan pada cikgu apakah jawapan yang terdapat dalam ni? Ya, terdapat dalam petikan ni. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey, pelajar, boleh tak berinteraksi dengan cikgu? Okey, Aisyah, apa yang kamu boleh cari jawapan dekat sini? Ataupun Vivian? Azwan ke, Baiduri ke? Okey, seorang. Bagaimanakah FPK ni? Kita nak jadi negara maju, apa kita perlu buat? Okey, jawapan kita ambil daripada sini. Okey, Vivian boleh? Okey, apa yang Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, betul. Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Okey, lagi? Macam mana nak jadi negara maju? Mesti ada apa? Kita tanya. Mesti ada apa nak jadi negara yang maju? Apa yang perlu kita buat? Nampak tak jawapan kat sini? Okey, nak jadi negara maju kita mesti ada ilmu pengetahuan. Lagi apa dia? Berakhlak mulia, bertanggungjawab. Ya. Okey, jadi di sini dah ada 4 isi dah. Jadi pelajar huraikanlah. Ya, pelajar tak perlu menyalin, tak boleh menyalin bulat-bulat, tetapi perlu kembangkan isi. Ya, ini contoh petikan. Okey, seterusnya cikgu tunjuk. Ini juga adalah petikan. Petikan ya. Cadangkan cara. Ini soalan SPM 2016. Cadangkan cara untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Okey, dari petikan ni boleh buat. Okey, macam mana jadi negara maju? Iaitu membasmi kemiskinan. Macam mana nak basmi kemiskinan? Buat apa? Buat pembangunan tanah ataupun membuka felda. Okey, cara nak cari basmi maju ya, bila dah nak basmi kemiskinan, buka felda, buat apa? Tanam sawit dan getah. Ni contoh ya. Okey, ataupun pelajar boleh tengok. Okey, ini soalan percubaan SPM 21 yang baru-baru ni. Okey, tengok soalan ni. Gambar di bawah merupakan sebagai rancangan British untuk memenangi hati dan fikiran rakyat di tanah Melayu semasa darurat. Okey, jadi soalan, huraikan langkah-langkah. Kalau pelajar tak ingat, dalam soalan ni dah ada 3 jawapan. Okey, jawapan pertama, penempatan semula, kampung baru. Okey, tengok ni ya. Okey, ni cikgu buat. Okey, ini adalah jawapan. Dalam soalan ada jawapan. Okey, ini adalah jawapan yang kedua. Dan ini adalah jawapan yang ketiga. Okey, jadi secara tak langsung ya, memenangi hati rakyat. Tengok langkah-langkah yang diambil oleh British dalam menangani ancaman komunis di tanah Melayu ialah memenangi hati dan fikiran rakyat di tanah Melayu semasa darurat. Kemudian selain itu penempatan semula di kampung baru dengan dikapai kemudahan asas. Kita tambah sikit je ni huraian dia. Seperti bekalan air. Seterusnya kawasan putih diisytiharkan, kawasan putih. Jadi pelajar dapat 1, 2, 3, 4 dan 5. Daripada 8 markah tadi hanya dengan mengambil jawapan daripada gambar dan juga stimulus soalan ya. Okey, seterusnya. Okey, ini juga dalam soalan percubaan SPM 21 pelajar lihat ya. Ini cikgu nak ajar ni. Sebab dalam SPM nanti ada ada stimulus yang ni dipanggil stimulus ya. Okey, stimulus ni ada jawapan. Okey, contohnya di sini. Soalan latar belakang penubuhan sistem ahli. Ciri-ciri sistem ahli adakah? Okey, ini adalah soalan yang memerlukan pendirian sama ada ya ataupun tidak. Okey, tengok ya. Pada bulan April 1991, British telah memperkenalkan sistem ahli sebagai mekanisme untuk memberi peluang dan latihan kepada golongan elit tempatan pelbagai kaum untuk mentadbir negara. Walau bagaimanapun, kuasa eksekutif dan kuala politik masih dipegang oleh pegawai tertinggi British. Okey, kita lihat soalan yang pertama, latar belakang. Okey, jadi pelajar, jawapan yang lengkap lah. Okey, kalau pelajar tak tahu sekurangnya daripada 4 markah tadi, okey tengok ya, 4 markah ya. Ini 4 6, 6, 8 ya. Okey. Jadi ni soalan pada 6. Okey, pelajar tak tahu. Pelajar tak tahu tetapi dia boleh dapat markah iaitu di sini April 1951. Okey, ambil kat sini. April 1951.
Okey, melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ini ada memberi latihan kepada golongan elit tempatan mentadbir. Ini mentadbir negara. Dapat ya? Okey, 3 portfolio. Okey, 3 portfolio kekal ni dia masih kepada ini jawapan ni, merujuk pada ini ya. Okey, jadi sekurang-kurangnya daripada 6 pelajar boleh dapat 2 markah dengan merujuk kepada petikan ataupun stimulus yang diberi. Okey, ciri. Dilihat ciri-ciri siti ahli. Okey, ini pelajar. Contoh jawapan pelajar ya. Ciri siti ahli ialah ahli dipilih oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, ini 1 markah. Okey, ini 1 markah. Ini adalah soalan fakta ya, fakta terus daripada buku teks. Serta diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Ahli terdiri daripada tokoh masyarakat, ni tokoh masyarakat dan cendekiawan seperti Dato' On dan Tun Tan Chin Lock. Ahli juga bertaraf menteri, ni 1 markah, mempunyai portfolio dan dikenali sebagai kabinet bayangan. Jadi pelajar ni dapat 1, 2, 3, 4, 6 markah solid ya, 6 markah lengkap. Okey, sama juga dengan pelajar ini ya. Okey, di jawapannya agak berbeza sikit lah. Bertaraf menteri, bertanggungjawab menjaga portfolio. Portfolio ni apa dia pelajar? Portfolio ni adalah jabatan. Jabatan ya. Sekarang ni dikenali sebagai kementerian ya. Okey, dalam bidang masing-masing. Okey, dilantik Pesuruhjaya Tinggi British, bertanggungjawab mencadangkan undang-undang ya dan boleh dibentang dalam MPP. Ni Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, ahli berkuasa untuk melantik pegawai tempatan. Okey, ini juga 6 markah. Okey, seterusnya kita lihat soalan. Adakah? Okey, ini soalan berkaitan dengan pendirian. Sama ada pelajar perlu tulis sama ada ya ataupun tidak. Kena tulis salah satu je, jangan tulis dua-dua. Kalau tulis dua-dua dah kosong markah. Ya, satu saja sama ada ya ataupun tidak. Ya, dan berikan ulasan tu. Untuk soalan ni pelajar perlu mahir mengulas dan fahamkan apakah maksud sistem ahli ya. Okey, ini contoh cikgu bagi jawapan ya. Okey, contoh jawapan ya. Okey, ya di sini ni adalah pendirian. Pendirian ya. Okey, ini pendirian dia. Okey, ya, 1 markah. Kalau siti ahli telah menyediakan kemudahan asas untuk penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, ini fakta dia. Selain itu, siti ahli telah memberikan peluang kepada dan latihan kepada penduduk tempatan. Latihan. Okey, ini juga adalah fakta. Okey, untuk mentadbir negara menjelang kemerdekaan. Okey, ini adalah huraian. Kenapa pelajar? Sebab dia ada kata hubung di sini. Okey, seterusnya siti ahli telah berjaya memupuk perpaduan. Okey, ini adalah fakta. Kaum kerana ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum, sampai itu siti ahli telah berjaya menaik taraf huraian hidup penduduk tempatan serta kualiti hidup mereka. Ini juga huraian. Oleh itu, kita perlu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup untuk masa hadapan yang cerah ya. Okey, ini contoh ya, mesti ada ya pendirian dekat sini. Okey, ni satu lagi contoh cikgu tunjukkan soalan yang ada petikan dalam percubaan SPM kita hari itu. Ya, ini soalan struktur. Ya, soalan bagaimanakah adalah soalan cara untuk menghormati kepelbagaian kebudayaan dan agama ya. Okey, jadi di sini daripada petikan ada jawapan. Bagaimanakah anda dapat menghormati kepelbagaian budaya dan agama bagi mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia? Okey, jadi di sini kalau pelajar lihat jawapan dekat sini dah ada dah. Berkongsi perayaan, menghadiri rumah terbuka. Lagi apa dia? Ya, festival ya. Okey, jadi pelajar dia buat anda ni tukar kepada saya. Saya dapat menghormati kepelbagaian budaya dalam agama dengan meraihkan hari perayaan bersama-sama. Meraihkan hari perayaan. Jadi tukarlah pelajar. Jangan salingnya. Meraihkan hari perayaan. Dia kata berkongsi perayaan bersama-sama seperti. Bagi contoh. Dapat contoh kat sini. Tahun Baru Cina.
dengan menghadiri rumah terbuka. Ya, menggunakan kata hubung kat sini. Ini kata hubung. Okey, menghadiri rumah terbuka. Okey, hal ini akan mengukuhkan hubungan silaturahim, dan menjadikan masyarakat bersatu padu. Kesannya negara aman. Ni satu lagi tip cikgu nak bagi. Aman, makmur. Jangan buat aman harmoni ya belajar. Kalau aman harmoni dia di bawah mesti yang sama ya, aman. Okey, kalau makmur ni fokus kepada ekonomi. Ini aman adalah sosial ya. Jadi pelajar boleh dapat 2 markah kat sini. Ya, aman dan makmur. Jangan guna aman dan harmoni. Jadi di sini pelajar ambil jawapan kat sini, dia boleh dapat 1 2 3 4 5 6. 6 isi ya. Walaupun dia minta 4 markah sahaja ya. Okey, penulisan essay mantap juga tunjuk kat sini. Ni cara menulis essay mantap. Seperti mana yang cikgu tunjuk tadi, menggunakan pangkal ayat soalan. Okey, kemudian gunakan kata hubung, buat huraian. Ini dapat ni contoh ya. Terdapat usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Hal ini, okey, jadi ini adalah huraian. Okey, guna huraian lanjut. Ada rakyat perlu menyokong dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Okey, seperti gunakan contoh, kesannya ini adalah inference ya. Okey, dan cikgu dah tunjukkan satu contoh. Okey, ni soalan target. Soalan popular. Susah ke senang soalan ni pelajar? DEB, dia Pembangunan Nasional. Bagi cikgu soalan ni tak susah ya. Dia tak susah mana pun ya. Okey, jadi kalau pelajar lihat di sini, dia ada stimulus dekat sini. Ini adalah stimulus. Dalam ni pelajar boleh gunakan untuk menjawab soalan ya. Okey, cikgu okey di sini ya. Soalan nombor 8 DEB kerajaan. Mengapakah sebab? Terangkan kejayaan. Okey, dan ini adalah soalan kebat. 4 markah, 8 markah, 8 markah. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan untuk soalan DEB ni kepada kamu cara untuk menguasai soalan dengan menggunakan teknik lagu. Okey, sebelum tu Iza terus. Okey, sebelum tu ya, berkaitan dengan stimulus, okey, cikgu dah bagi soalan pada awak di dalam Google Form, dan terima kasih kepada anak-anak pelajar yang dah menjawab. Jadi kita lihat contoh soalan ya. Okey, contoh soalan yang telah kamu jawab menggunakan stimulus. Tak nak yang ni. Oh, dia tak keluar. Okey, pelajar. Pelajar nampak tak? Sini tak nampak. Awak kena pakai ke sini. Boleh?
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sambung daripada Puan Rohaiza tadi. Saya Cikgu Nuraliza dari SMK Iskandar Shah. Okey, ini adalah soalan yang diberikan dalam bentuk Google Form. Saya convert kepada PowerPoint ni nak tunjuk macam mana apa yang dikatakan oleh Cikgu Rohaiza tadi. Okey. Ini cara baru, SPM baru, rezeki kamu. Okey, pernyataan berikut berkaitan, okey, kita pergi pada bahagian A. Bahagian A kita tahu dia adalah soalan struktur. Dia beri pernyataan pada kita. Jangan malas baca pernyataan. Okey, pernyataan itu ataupun mana-mana stimulus yang diguna pakai adalah jawapan bagi soalan. Okey, kita pergi pada dia punya stimulus dulu yang dinyatakan di soalan ini. Pernyataan berikut berkaitan kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara kita. Okey, kita tahu yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara. Okey, yang itu ialah petikan daripada Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan Ketua Utama Negara bagi Persekutuan dan isterinya. Jadi kita tahu itu adalah tugas yang di-Pertuan Agong. Maka hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan dengan gelaran yang di-Pertuan Agong. Okey, yang hendaklah diberi keutamaan dari segala orang dalam persekutuan. Itu bahasa undang-undang. Maksudnya dialah yang utama dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun proceeding di mana-mana mahkamah. Okey, tidak boleh dikenakan apa-apa hukuman di mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas. Okey, yang terkandung mahkamah khas ini hanya dianggotai oleh majlis raja. Okey, bila kita baca stimulus tu kita tahu cerita ini adalah cerita yang di-Pertuan Agong. Okey. Kita pergi pada soalannya. Dia mesti tanya balik, nyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, yang itu adalah soalan yang duduk dalam Google Form itu yang telah saya yang telah kami berikan, dan yang ini adalah jawapan pelajar yang saya cut, yang saya ambil contohnya dan letak di sini. Okey, 3 markah. Okey, 3 markah. Sebenarnya yang ini rasanya panjang untuk 3 markah. Okey, sebenarnya macam ni, kalau kamu menulis panjang, maksudnya kamu menghabiskan masa yang lama untuk satu-satu soalan. Jadi kita tengok peruntukan markah. Okey, dia nak kedudukan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Tengok balik stimulus, dia dah kata Ketua Utama. Gelarannya yang di-Pertuan Agong. Kan dia sebut kat situ isterinya. Okey, isteri yang di-Pertuan Agong kita panggil apa? Permaisuri. Okey, dia juga nyatakan tidak boleh dikenakan apa-apa proceeding. Okey, maksudnya urusan mahkamah biasa. Dan hanya akan dibicarakan dalam mahkamah khas. Itu cerita stimulus tu yang berkaitan dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, jawapan murid ini, kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Umum Negara. Okey, kita baca dulu. Termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam perlembagaan tertulis yang di-Pertuan Agong diberikan keutamaan. Okey, ada kat situ. Selain itu, isteri yang di-Pertuan Agong digelar Raja Permaisuri Agong. Okey, kat situ pun ada. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh majlis raja dalam masa 5 tahun dan boleh meletakkan jawatan jika ditandatangani suratnya sendiri atau dipecat, dan berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. Okey, panjang kan tu? Macam mana nak ingat tu? Okey, saya dah semak yang ini. Kita tengok yang semaknya. Kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Umum. Okey, 1 markah. Di dalam Perlembagaan Persekutuan tertulis yang di-Pertuan Agong hendaklah diberi keutamaan. Okey, dan juga tidak boleh dikenakan apa-apa jua proceeding.
Maksudnya tidak boleh dikenakan hukuman. Ataupun kamu boleh guna perkataan hukuman. Dia sebenarnya dari stimulus tu jangan salin sebiji. Kena olah ayat itu. Okey, yang di Pertuan Agong tidak boleh dikenakan hukuman. Okey? Kecuali Mahkamah Khas. Itu kita olah balik ayat tu. Okey? Dan bercerita mengenai Raja Permaisuri Agong. Juga diberi keutamaan daripada mana-mana orang lain. Okey, hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Yang di Pertuan Agong ni siapa pilih? Majlis Raja-Raja dalam tempoh 5 tahun. Dan boleh dipecat. Dan juga boleh meletakkan jawatan. Okey, ayat yang saya ambil ini ya sebab dia Google Form, kamu boleh salin, ambil, tampal, cut, paste je. Tapi dalam peperiksaan, macam mana nak ingat semua tu? Macam mana nak tulis semua tu dalam bahasa kamu yang difahami oleh pemeriksa? Itu yang penting. Okey, paling macam mana nak kata, dia 3 markah kan soalan struktur kan? Okey, paling kamu nak ingat pun kamu boleh ingat gambar yang saya letak dalam skrin ni. Okey, yang di Pertuan Agong dan juga yang cerita pasal yang di Pertuan Agong, cerita pasal Permaisuri Agong duduk di atas singgasana yang melambangkan kerajaan. Okey, mereka adalah orang utama dalam negara Malaysia. Dan Majlis Raja-Raja diketuai oleh yang di Pertuan Agong dalam tempoh 5 tahun. Okey, itu soalan A. Untuk 3 markah, pelajar ini dapat 3 daripada 6. Dia boleh menyatakan 6 fakta di situ. Dan of course lah, tentulah dapat markah penuh, 3 markah. Okey, yang kedua B. Yang di Pertuan Agong mempunyai bidang kuasa yang luas. Okey, sangat luas. Memerintah negara meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Okey, dia ketua negara. Jadi semua perkara bawah bidang kuasa baginda. Okey, jelaskan bidang kuasa baginda dalam bidang perundangan. Okey, bidang kuasa baginda dalam bidang perundangan ialah memperkenankan rang undang-undang. Okey, yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Pertama, dalam aspek persidangan parlimen. Contohnya, baginda mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang. Kedua, dari segi agama. Contohnya, baginda merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah. Ketiga ialah hak dan keistimewaan yang mana baginda bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Okey, itu adalah yang dijawab oleh murid ini. Tak salah saya dari sekolah mendengar Abdul Jalil rasanya. Akhir sekali, pengisytiharan darurat. Misalnya baginda boleh membuat pengisytiharan darurat. Okey, saya cut and paste terus ni, nampak kuasa itu pun salah eja. Tapi kalau dalam salah eja macam tu, dia tak adalah pemotongan markah. Okey, selagi ia boleh difahami. Okey, pelajar ini dia bagi fakta, dia bagi contoh. Fakta dan contoh. Okey, kita tengok markahnya. Okey, itu yang ditanda. Bidang kuasa perundangan ialah memperkenankan, 1 markah untuk memperkenankan suatu undang-undang yang dibentangkan. Okey, kena lalu dulu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, kerana kita punya negara ialah raja berperlembagaan. Maksudnya perlembagaan itu kena keluar dari undang-undang di Malaysia, kena keluar daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang hanya diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong. Beza dengan raja yang berkuasa mutlak. Okey, pertama, dalam aspek persidangan parlimen. Okey, markah 1 kat situ. Persidangan parlimen, kuasa memanggil parlimen bersidang. Okey, 1 kat situ, memanggil parlimen bersidang. Kedua, dari segi agama, baginda adalah ketua agama Islam bagi negeri baginda dan juga negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan. Hak istimewa
Buktinya baginda bertanggungjawab melindungi dekat situ 1 markah kepentingan sah kaum lain, hak istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Okey. Pengisytiharan darurat. Okey, misalnya baginda boleh membuat pengisytiharan darurat. Apa yang berlaku dalam zaman Covid ni, kita tengok bagaimana yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat kesihatan. Ini darurat kesihatan, bukanlah darurat semasa zaman komunis hari tu. Okey, bila ada darurat kesihatan, kita ada undang-undang baru, kita ada SOP. Macam tu juga berlaku pada zaman komunis dulu. Kita ada undang-undang darurat. Okey. Pelajar ini dapat menyatakan 7 fakta kat situ dan markah penuhnya ialah 4. Okey. Kemudian B. B ni B pula. C. C ialah soalan kebat. Sistem pemerintahan raja berperlembagaan telah diamalkan sejak negara kita mencapai kemerdekaan sampai hari ini. Kenapa perlu, mengapakah sistem perlu dikekalkan? Okey, mari kita tengok jawapan pelajar ni. Ini jawapannya. Dan sistem tersebut dikekalkan kerana mari kita tengok semakannya. Okey, sistem tersebut dikekalkan kerana sistem tersebut sangat sistematik. Okey, sistematik ada fakta kat situ. Kedaulatan di negara kita turut dikekalkan. Okey. Kalau ayat itu boleh disambung dengan penanda wacana. Sistem tersebut perlu dikekalkan kerana sangat sistematik. Dengan itu, kedaulatan dapat dikekalkan dan juga keamanan dapat dicapai. Okey. Kalau ayat itu boleh disambung dengan penanda wacana. Kesannya negara aman dan maju. Okey. Dan setaraf dengan negara hebat yang lain. Okey. Negara aman dan maju untuk satu, setaraf dengan negara hebat. Setaraf satu itu dekat ni. Untuk 1 markah dekat situ saya tertinggal. Oleh itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah mengekalkan sistem tersebut demi kesejahteraan semua. Okey, saya tertinggal juga kat situ. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mengekalkan sistem 1 inferen demi kesejahteraan semua. Inferen lanjut dekat situ. Okey, pelajar dapat menyatakan lebih kurang 6 penyataan jawapan yang membolehkan murid ini mendapat 4 markah. Okey. Macam Puan Rohaiza cakap tadi, dalam buku teks tu ada jawapan sebenarnya di bahagian belakang untuk soalan kebat. Okey, yang ini saya ambil petikan daripada buku teks muka surat 14 yang menyatakan kenapa perlu dikekalkan sistem raja berperlembagaan. Okey. Kita tengok sikit kat situ. Ada pernah perasan tak? Sekecil je dalam buku teks kamu tu, tapi kena tengok semuanya. Kenapa kita perlu kekalkan pemerintahan beraja menjadi punca dan identiti kedaulatan negara? Pembinaan negara bangsa menuju raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan proses yang bersandarkan muafakat. Okey, Malaysia terbina atas muafakat dan perjanjian. Kita bukan terbina dengan ketenteraan. Okay. Sistem tersebut mesti dipertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara. Okey, lepas ni pergi selak balik buku teks tu. Yang belakang-belakang tu adalah jawapan untuk kebat. Okey, di mana bila kita banyak mengulang soalan kebat ni tak adalah begitu stuck atau terhenti idea nak menulis dekat situ. Okey, maka kamu kena baca. Sejarah ni tak boleh lari lah, kena baca juga. Okey. Ini adalah soalan struktur. 2 Google Form yang saya beri dalam sistem tu, dalam grup itu. Yang keduanya ialah bahagian B. Kita tahu bahagian B ini ialah apa nama? Soalan esei. Macam Cikgu Rohaiza keluarkan juga. DEB ni macam
Glamour betul tahun ni. Soalan percubaan kita pun soalan DEB. Okey, sebenarnya DEB ni tak susah bila kamu menghayati lagu Keranamu Malaysia itu yang telah diubah sesuai untuk meletakkan konten atau kandungan dasar ekonomi baru dalam lagu tu. Okey, marilah kita menghafal lagu patriotik buat tahun ini. Okey. Bahagian B ini soalan yang dalam Google Form ialah dia bagi satu maklumat dekat situ. Dasar ekonomi baru berlaku pada 1970-1990. Okey, dengan matlamat mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Okey, kita tahu 1991-2000 dasar pembangunan negara DEB habis, kita pergi kepada dasar pembangunan negara yang bertujuan untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Okay. Itu pandangan kasar apabila stimulus diberikan kepada kamu. Okay. So, soalan. Jelaskan strategi dasar ekonomi baru. Ada tak dalam stimulus tu? Okay. Kan dah ada matlamat dia mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Macam mana nak capai perpaduan? Macam mana nak capai kesejahteraan kaum? Okey, dia tanya soalan yang satu ini mengenai DEB. Okey, kita tengok yang saya dah semak. Okey, jelaskan strategi dasar ekonomi baru. Okey, strategi dasar ekonomi baru duduk dalam buku teks kamu tu. Itu adalah petikan yang saya ambil daripada buku teks. Membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan, memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Okey. Yang kedua, strateginya menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Okey. Dan bagaimana nak melaksanakan semua strategi itu, ada senarai dekat situ. Kalau kamu buka buku teks kamu tu, penuh dengan warna, penuh dengan gambar-gambar. Okey, tak adalah saya letak kat sini semuanya. Kamu kena buka dulu, tengok. Okey. Pelaksanaan dasar ekonomi baru meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey. Rancangan buku hijau, peranan agensi kerajaan, ada banyak agensi kerajaan kat situ, LKIM, lembaga Bernas, okey, dan sebagainya. Lembaga kemajuan tanah persekutuan, pembangunan tanah, pembangunan wilayah, milikkan modal, pengenalan industri kecil dan sederhana, IKS. Kat kampung kamu ada tak IKS? Yang buat kerepek, yang buat perabot. Okey. Pendidikan tenaga kerja mahir. Yang itu yang kita tengok ada sekolah vocational dan bidang-bidang kemahiran ini. Okey. Dia nak 4 markah je. Jelaskan strategi dasar ekonomi baru. Okey, ini adalah fakta. Okey. Tak boleh nak buat suka-suka hati. Jadi kita ambil balik strategi dasar ekonomi baru itu ialah membasmi kemiskinan. Macam mana nak basmi miskin? Tambah pendapatan. Macam mana nak tambah pendapatan? Adakan peluang pekerjaan. Dan untuk mencapai perpaduan tanpa mengira kaum. Okey, kat situ je ada 1, 2, 3 markah. Okey. Selain itu, okey, penanda wacana kat situ menyusun semula masyarakat. 1, untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. 2, okey, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Okey, yang gigil-gigil saya buat kat bawah itu adalah isu. Okey. Dia tak boleh nak bagi markah kat situ sebab itu adalah isu di antara merapatkan jurang ekonomi. Okey, ingat tak Bumiputera bukan Bumiputera, antara negeri, bandar luar bandar, ada 4 perkara dalam buku teks kamu tu. Okey. Kalau nak diletakkan untuk markah yang lebih, ceritalah salah satu daripada senarai pelaksanaan dasar ekonomi baru tu. Meningkatkan taraf hidup, buat peluang pekerjaan. Okey. Ceritalah pasal Bernas ke, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ke. Okey. Itu boleh mendapatkan kamu boleh menjadikan kamu mendapat lebih markah. Soalan esei bahagian A.
4 markah sahaja. Kemudian kita pergi soalan B. Soalan B ni dia boleh berupa fakta ataupun kebat berpandu, masih lagi berhubung kait dengan fakta. Okey, sejauh manakah pelaksanaan dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan negara membawa perubahan kepada kemajuan sosial masyarakat Malaysia? Berjaya ke tidak? Sejauh manakah? Dia nak bukti tu. Okey, kita murid boleh nyatakan berjaya, tapi kena ada bukti. Okey, kita tengok semakannya di sini. Okey, sejauh manakah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara membawa perubahan, itu pangkal ayat. Malaysia ialah penurunan kadar kemiskinan, 1 markah kat situ. Okey, buktinya nampak dia kena ada bukti. Kadar kemiskinan dikurangkan. Okey, kualiti hidup, kenapa kualiti hidup meningkat? Kerana ada penyediaan infrastruktur. Okey, contohnya hospital dan juga lain-lain kemudahan. Okey, golongan pertengahan, wujud akibat daripada strategi yang dilaksanakan. Okey, yang mana kita ada penyertaan Bumi Putera dan bukan Bumi Putera dalam pekerjaan di bandar dengan kewujudan masyarakat baru. Okey, kita tengok ada golongan masyarakat profesional, kita tengok ada golongan pemodal, kita tengok ada peniaga-peniaga besar. Kita hari ni kita tengok macam mana orang berjaya dalam urusan perniagaan online. Okey, itu adalah contoh-contoh masyarakat baru yang wujud akibat daripada strategi yang diguna pakai, yang dirancang oleh kerajaan dalam dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan negara. Saya dah bagi sikit kat situ, outline je. Peningkatan kualiti hidup, pengangkutan dan perhubungan, pembangunan pendidikan. Okey, kita tengok macam mana ada universiti. Kita tengok UiTM didirikan di kawasan Felda. Okey, perindustrian berteknologi tinggi. Kita ada kawasan-kawasan perindustrian yang membina, yang menghasilkan teknologi hari ini. Kenderaan buatan Malaysia, Proton, Pro 2. Okay, yang ini semua terkandung dalam lagu Geranamu Malaysia yang telah diubah suai. Kamu kena tengok lagu tu. Okay, cari kat YouTube pun ada. Bila tengok lagu tu, dia telah digambarkan dengan semua semua senarai yang ada dalam slide saya ni. Okey, C. Kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bagaimana pelibatan rakyat dapat menyumbang ke arah pembangunan negara? Apa stimulus yang dibagi? Kita tahu bernama.com itu adalah berita. Tunku Panglima Besar Tan Sri Tengku Intan Syafinas Tengku Abdul Halim Muazzam Shah. Okey, apa dia kata? Menyeru rakyat agar sentiasa terlibat dalam arus perdana pembangunan negara agar tidak ketinggalan seiring dengan perubahan zaman. Okey, tengok ada 2 perkara kat situ, tidak ketinggalan dan juga berlaku perubahan zaman. Okey, soalan dia tanya, pelibatan rakyat dapat menyumbang ke arah pembangunan negara. Dia mahukan hujah kamu untuk 8 markah. Apa nak dihujahkan tu? Mari kita tengok kawan kamu punya jawapannya. Panjang hujahnya. Okey. Dan kita tengok permarkahannya di situ. Okey. Hujah dia kata, kenapa penglibatan rakyat dapat menyumbang ke arah pembangunan negara? Apabila negara melahirkan masyarakat yang aktif. Okey, 1 markah kat situ dalam pelibatan arus perdana pembangunan. Okey, apabila ada pelibatan aktif, apa akan jadi? Kita akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara hebat yang lain. 1 markah dekat situ. Okey, contohnya, dia bagi contoh, kan? Fakta, huraian, contoh, pelancongan kesihatan.
Okey. Pelancong dari luar negara datang ke Malaysia untuk perubatan, yang mana akan melaburkan duit mereka dan negara akan membangunkan ekonomi. Negara dapat membangunkan ekonomi dengan menjana pendapatan, membangunkan ekonomi hasil daripada pelancongan perubatan tadi. Okey. Cukai, itu satu perkara. Ada berapa markah kat situ? Perubatan tu last sekali dekat perubatan 1, 2, 3, 4. Ada 4 set, ada 4 markah dekat situ menunjukkan satu set fakta, huraian, contoh dan juga inferen. Kemudian cerita lain pula untuk set yang berikutnya ialah pembayaran cukai yang dikenakan oleh rakyat Malaysia. Kita bayar cukai. Okey, itu satu fakta. Cukai yang dibayar adalah untuk pembangunan negara. Huraian satu dekat situ seperti infrastruktur. Contoh dekat situ satu. Okey, dan untuk duit yang dibayar adalah untuk kesejahteraan kita juga. Okey, kesejahteraan satu kat situ. Untuk inferen saya tertinggal kat situ. Hal ini kerana kitalah yang akan menggunakan kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan. Okey, itu adalah inferen satu lagi kat situ. Okey, untuk cerita yang last sekali dari murid pelajar ini, oleh itu sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mestilah melibatkan diri dalam sektor pembangunan kerana menjadikan negara kita maju. Satu, apabila negara kita maju, imej negara akan ditingkatkan. Satu, kualiti hidup rakyat dapat terus ditingkatkan. Satu lagi, pembangunan negara yang maju dapat dirancangkan ekonomi negara kita. Okey, semua yang dijawab pelajar ini kalau disemak melalui cara rubrik. Tengok rubrik kat situ. Okey, aras 4, pengetahuan pemahaman sangat jelas. Okey, sangat jelas, ada contoh, ada huraian, ada inferennya. Pemeriksa boleh memberikan markah 7 hingga 8 markah. Bukti contoh sangat sesuai, inferen yang tepat, jawapan mendalam, komunikasi yang sangat baik, dan ada kematangan. Okey, itu sebab saya bagi 8 markah dekat situ. Itu secara rubrik. Aras 3, 5, 6, pengetahuan dan pemahaman sangat jelas, bukti contoh sangat sesuai, membuat inferen, jawapan mendalam, komunikasi, pengolahan menarik. Yang tak ada dekat aras 3 itu ialah kematangan. Aras 2 lagi sikit, pengetahuan dan pemahaman, jawapan dihuraikan tetapi terhad. Okey, komunikasi dan pengolahan yang kurang menarik. Okey, dan yang paling last sekali tu pengetahuan dan pemahaman tepat, jawapan mudah, komunikasi dan pengolahan menarik. Untuk kertas sejarah ni, selagi mana kamu menulis, kamu akan duduk di mana-mana kategori tersebut. Okey, maksudnya kalau kamu menulis, mungkin paling-paling kurang kamu boleh dapat aras 1, 2 markah. Tapi bukan situlah matlamat kita. Matlamat kita dekat aras 4. Terutamanya bagi soalan kebat macam ni, yang mana dia adalah berdasarkan pengetahuan kamu sahaja yang dihubung kait dengan tajuk. Okey, matlamat kita bukan 2, matlamat kita bukan 1, matlamat kita yang ke aras 4. Maka untuk soalan esei dan juga struktur sejarah ni, seperti mana Puan Rohaiza kata, kita murid, bukan kita pula, cikgu tak ambil SPM dah. Okey, kamu kena penuhkan kriteria fakta, huraian, contoh dan juga inferen. Okey, dengan semudah ayat pun tak apa, sehingga kamu boleh mendapatkan markah daripada pemeriksa. Okey, kertas sejarah tak boleh buang markah. Okey, kalau kamu buang markah satu soalan esei, kamu hanya mendapat 15/20. Maksudnya kamu buang 5 markah baru satu soalan. Kalau kamu soalan kedua, soalan ketiga buang lagi 5 markah, berapa yang tinggal? Maka
untuk nasihat saya yang terakhir ni, tolong jangan buang markah walau mana dalam kertas 2 ni terutamanya. Sebab kriteria untuk SPM kamu ni sangat tinggi markahnya untuk kamu berada dalam kedudukan A tu. Itu dari saya. Semoga kejayaan milik anda semua. Kita sambung balik dengan Cikgu Rohaiza tadi. Okey. Terima kasih.